Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari ini. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar tajuk sistem peredaran darah manusia. Okay, untuk hari ini cikgu tak tunjuklah muka sebab background tak berapa cantik. Jadi kita fokus saja pada slide di hadapan ini, okey. Baiklah. Okey, sebelum kita belajar mestilah kita perlu tahu apakah tema, tajuk dan standard pelajaran dan standard pembelajaran. Okey, tengok pada hari ini tema dia masih sains hayat, tajuk manusia. Okey, standard kandungan kita pada hari ini ialah sistem peredaran darah manusia dan standard pembelajaran kita 2.21 memerihalkan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, maksudnya kita nak tahu fungsi bagi setiap bahagian yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Ada berapa bahagian? Okey. Pertama sekali, pernahkah murid-murid melihat situasi seperti gambar di depan ni? Cuba perhatikan. Ada beberapa kaunter, ada beberapa orang jururawat dan ada beberapa orang yang sedang baring di atas kerusi. Okey, apakah yang mereka lakukan? Ini ialah gambar yang lebih dekat. Ada kerusi, ada tong berwarna kuning. Agak-agaknya apakah yang sedang berlaku? Ya, betul. Itu ialah biasanya suasana ketika program menderma darah. Ini contohnya. Ini antara beberapa orang yang menderma darah. Okey, donate blood save life. Maksudnya kamu tahu tak? Menderma darah ini adalah satu amalan yang mulia kerana dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Okey, tengok. Ini adalah beberapa lagi gambar yang menunjukkan suasana di program derma darah. Derma darah ni boleh dilakukan tetapi pastikan kita sihat. Okay, ini antara beberapa gambar ni cikgu ambil pada page Facebook Darah Malaysia. Okey, ini cuba tengok sebelum kita pergi tajuknya, cikgu nak kongsi dulu. Okey, kempen derma darah, satu beg darah mampu menyelamatkan 3 nyawa. Sebab itulah kita disarankan join derma darah. Okey, tapi mestilah ada syarat-syarat dia. Okey, bolehkah kita derma darah sepanjang PKP ni? Boleh. Okey. Okey, ini cikgu share sahaja pengetahuan untuk bagi murid-murid. Mungkinlah ada abang ataupun ayah mak yang ingin menderma darah. Okey, yang pertama sekali semasa PKP ni macam mana cara nak menderma darah? Okey, pertama sekali mestilah bawa buku merah ataupun kad pendermaan darah bagi yang pernah menderma darah. Yang belum boleh pada hari berkenaan. Okey, yang kedua, atau mengisi dan mencetak borang online menderma darah atau mendapatkan slip temujanji pendermaan darah. Okey, ni ada link dia. Boleh didapati di sini. Baiklah, seterusnya. Okey, ini bagi yang tinggal di Selangor, Kuala Lumpur yang berdekatan. Okay, ni cikgu kongsikan sikit. Ini adalah beberapa tempat dan waktu boleh kita pergi menderma darah. Pusat Darah Negara, Isnin hingga Jumaat. Pusat Darah Negara Donation Suite, Mid Valley Mega Mall, setiap hari ada. Suite derma darah Puspanita Prestin 10. Okay, jadi yang mana ingin menderma darah bolehlah pergi ke tempat-tempat ini. Ada nombor telefon juga dibekalkan untuk sebarang pertanyaan. Okey, baiklah, kita pergi kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, dalam sistem peredaran darah manusia ni, apakah fungsinya?
sistem peredaran darah manusia berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Dia nak mengangkut ke mana? Nanti kita akan tengok dengan lebih detail. Ingat, fungsinya ialah apa? Untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti gas karbon dioksida. Okey, ini yang paling penting bagi tajuk ini. Murid-murid mesti tahu 4 bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama ialah jantung. Okey, saya bagi 2 gambar. Ini jantung. Yang kedua ialah peparu ataupun juga dikenali sebagai paru-paru. Yang ketiga ialah salur darah. Okey, salur darah. Tengok gambar depan ni. Dan yang keempat ialah darah. Darah tu dia berada di dalam saluran darah tersebut. Okey, kita pergi pada yang pertama, jantung. Apakah fungsi jantung? Okey, jantung ni merupakan organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian badan. Okey, ini jantung yang berdegup. Ini ialah keratan rantas dia. Setiap kali jantung berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan pada masa yang sama juga darah juga dipam keluar dari jantung. Sebabnya dia ada dua bahagian, kanan dan kiri. Nanti kita tengok dengan lebih jelas. Okey, bagi bahagian jantung, tengok gambar rajah sini ada yang warna biru dan warna merah. Okey, sebelah ini ialah sebelah bahagian jantung sebelah kiri. Di sini ialah bahagian jantung sebelah kanan. Okey, bahagian jantung sebelah kanan di sebelah ini dia mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke paru-paru. Bahagian biru ni belah kanan dia mengandungi darah lebih karbon dioksida dipam ke peparu kita. Okey, manakala bahagian jantung kiri, okey di sebelah sini, mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh badan. Okey, sebelah kiri dia pam ke seluruh badan, manakala sebelah kanan dia pam ke peparu. Ini ialah organ seterusnya, iaitu peparu. Nampak ni? Peparu ni dia mengembang, dia mengempis. Okey, peparu ni ialah organ yang menjadi tempat pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Kan tadi kan jantung tu dia mengepam darah pergi ke peparu. Okey, bila darah tersebut sampai kat sini, di peparu ni berlakunya pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Kan kita sedut gas, kita bertarik nafas, kita sedut gas oksigen, tapi yang dipam oleh jantung ke paru ialah gas karbon dioksida. Jadi bila dia sampai sini, dia akan berlakunya pertukaran gas. Okey, seterusnya salur darah. Okey, salur darah ni tiub laluan untuk darah mengalir. Maksudnya yang darah dipam tu dia akan melalui salur darah. Dia tiub atau macam getah paip tu, dia tiub. Maksudnya darah akan melalui laluan ini, dia tak akan keluar. Okay, salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Maksudnya darah akan bergerak ke seluruh badan manusia melalui salur darah ni. Okay. Seterusnya darah. Darah tu sendiri mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh badan. Kenapa panggil rangkaian saluran darah? Sebab dalam badan manusia ni ada banyak dia punya saluran-saluran darah. Dan semasa darah ni mengalir ke seluruh badan, darah tersebut mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, jadi setakat ini
Apa yang murid perlu tahu? Pertama sekali, fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, 4 bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah, dan setiap 4 tu mesti tahu fungsinya. Okey, baiklah, itu sahaja untuk PDPR kita pada hari ini. Untuk seterusnya cikgu akan bagi arahan dalam grup kelas. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar dan belajar bersama cikgu. Okey, Assalamualaikum.